Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan hormat dan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجي يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita masih lagi dapat menikmati kehidupan kita, menikmati segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana semua nikmat-nikmat tadi perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita puji Allah, kita syukur pada Allah kerana Allah Ta'ala masih lagi pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu, pilih lagi untuk kita mendengar ilmu daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Semoga kita diberikan nikmat ini berterusan sehinggalah akhir hayat kita, insya-Allah. Jadi kita masih lagi dalam perbincangan hadis yang ke-9, yang mana tajuknya mudah dan tidak menyusahkan, yang mana ada hadisnya yang berbunyi wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Itulah ketikan hadis tersebut. Jadi pada yang lepas kita telah bincangkan tentang wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, yang mana apa yang aku larang kamu daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya.
Dan juga pada petang ini kita teruskan lagi dengan perbincangan petikan yang seterusnya, iaitu wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan kat sini ada beberapa perkara lah. Satu, wama amartukum bihi, kita akan bincangkan. Satu lagi, fa'tu minhu mastata'tum. Dua perkara, dua petikan yang mana kita akan bincangkan pada petang ini. Pertama tentang apa dia amar dan apa dia macam mana nak melaksanakan perintah. Okay. Pembahagian amar. Bila sebut ma amartukum bihi, apa yang aku perintahkan kamu dengannya. Bila sebut al-amru, amru ni dalam bahasa Melayu dia perintah, menyuruh, memerintahkan. Dan juga kat sini beriltizam dengan perintah, iaitu menunaikan perintah itu secara sempurna ataupun secara konsisten, berterusan. Jadi lafaz amar itu perintah atau suruhan yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW memberi banyak makna. Ulama bersepakat mengatakan bahawa asal makna al-amru ialah minta supaya dibuat. Minta supaya dibuat. Dan ia mengandungi salah satu daripada dua makna asas, iaitu wajib dan sunat. Okay. Ini apa dia amar? Amar ini dari segi asalnya, definisi amar ialah, kalau dalam usul fiqh, definisi amar ialah al-amru istida'ul fi'li mimman huwa dunahu ada sabilil wujub. Iaitu menuntut untuk melakukan sesuatu perbuatan mimman daripada orang yang berada di bawahnya. Maknanya dari segi level dia, orang yang atas menuntut untuk melakukan sesuatu perbuatan kepada orang yang di bawahnya. Ala sabil wujub, ke atas jalan wajib. Ini adalah asal makna, lafaz amar tersebut. Asal lafaz amar ialah menuntut sesuatu perbuatan. Yang mana amar ni dia, bila sebut ada lafaz perintah, ada lafaz yang dipanggil lafaz amar dalam bahasa Arab, maka dia ada 3 level. Dia ada 3 level dan ada 3 perkataan. Walaupun dia lafaz amar, tapi dia boleh menjadi makna lain. Seperti mana kalaulah daripada orang yang berada di level atas meminta untuk buat satu perkara kepada orang yang berada di bawah ni. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan sesuatu. Maka itu dipanggil al-amru, perintah. Itu dipanggil al-amru, perintah. Okay. Dan kalau lafaz amar tadi digunakan oleh orang yang berada di bawah, darjat yang bawah, menyebut sesuatu lafaz perintah kepada orang yang berada di atas ni, orang yang darjat dia lebih tinggi daripada dia, maka itu tidak dipanggil perintah. Walaupun lafaznya dikatakan lafaz amar, tetapi dia tidak memberi makna perintah, dia memberi makna soal, permohonan ataupun doa. Dan juga cuma kalau yang sama, kalau level dia sama, dalam bahasa Arab dipanggil iltimas. Iltimas ni lebih kurang macam tolong lah, minta tolong. Itu mana dari segi level ni. Dari segi level, bila sesuatu lafaz diminta sesuatu perbuatan, minta untuk melakukan satu perbuatan, maka yang betul-betul dikatakan amar itu ialah bila mana level atas minta kepada orang berada di level bawah.
Itu dalam bahasa Arab lah. Cuma asal lafaz amar sebagaimana dalam kitab usul fiqh, al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Tapi macam mana nak kata perintah itu menunjukkan wajib? Ialah kata asal, kat sini asal makna amar ialah minta supaya dibuat. Maknanya minta untuk dilakukan sesuatu perbuatan dan ia mengandungi salah satu daripada dua makna. Maknanya bila sebut ada lafaz amar, maka boleh memberi makna dua makna. Bahkan ada mengatakan kalau kita belajar dalam kitab usul fiqh ada tiga makna. Ada tiga makna amar. Lafaz amar. Dia sama ada lafaz tersebut wajib ataupun sunat. Dan satu lagi boleh juga amar menunjuk kepada sesuatu perkara yang harus. Inilah makna yang dikehendaki oleh hadis ini. Dan cuma yang dalam hadis ni dia makna dua. Dalam hadis ni memberi makna ada dua makna. Iaitu sama ada makna dia wajib. Kita ma amartukum wa ma amartukum bihi, apa yang aku perintah kamu dengannya, sama ada perintah itu perintah yang wajib ataupun perintah tersebut perintah yang sunat. Ini makna dalam hadis. Seperti mana disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kepada kamu. Perintah di sini membawa makna wajib dan juga sunat. Maka berikut adalah penjelasan dia. Bagaimana perintah tadi dikatakan perintah yang wajib dan bagaimana perintah tadi dikatakan perintah yang sunat. Saya nak sebut sikit dari kitab Al-Waraqat, iaitu mengenai usul fiqh. Kata sebagaimana yang sebelum ni kita belajar, haram lafaz nahi itu dia ada dua makna, iaitu haram dan makruh. Maka begitulah juga amar juga ada dua makna. Amar juga di sini ada dua makna, iaitu wajib dan sunat. Bahkan ada satu lagi harus. Sekarang ni macam mana perintah itu boleh jadi sesuatu yang diwajibkan? Perintah wajib. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan muslimin, orang Islam, menerusi lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam agar melakukan beberapa perbuatan dan terdapat dalil yang menunjukkan bahawa perintah itu adalah wajib. Sebagaimana dalam usul fiqh, al-amru indal itlaqi wa tajarrudi anil qarinati sarifati anin nudbi wal ibahah. Jadi amar itu ketika mana dia itlaq, secara mutlak, dan kosong daripada sesuatu qarinah, sesuatu perkara qarinah yang memalingkan dia daripada makna wajib atau iaitu memberi makna sunat ataupun harus, maka hukum dia wajib lah. Maka dihamalkan ataupun dihamalkan ke atas wajib. Maknanya bila mana dia tidak ada dalil yang menunjukkan sunat ataupun harus, maka hukum perintah tersebut adalah wajib. Maksudnya mukallaf wajib melakukan perbuatan yang dituntut berdasarkan suruhan itu. Maknanya bila ada sesuatu perintah dan tidak ada dalil yang memalingkan perintah itu daripada kewajipan. Maknanya perintah tadi dia tidak ada dalil yang mengatakan perintah itu tak wajib, perintah itu sunat ataupun harus. Tak ada dalil. Itu maksud dia terdapat dalil yang menunjukkan perintah itu wajib. Maksud dia tidak ada sesuatu yang memalingkannya daripada wajib. Maka pada ketika itu perintah itu hukumnya wajib. Perintah itu hukum dia wajib. Dan kena buat. Bila kata hukum dia wajib, maka setiap daripada mukallaf, ni orang yang akil dan baligh, wajib melakukan perbuatan yang dituntut berdasarkan suruhan tersebut. Nah, asal dia adalah perintah saja, wajib kena buat. Sekiranya dia meninggalkan perbuatan itu,
maka dia akan dikenakan hukuman. Seperti mana sekiranya dia melaksanakannya, maka dia diberikan ganjaran. Daripada ini kita dapat faham satu perkara dalam usul fiqh. Apa dia wajib? Apakah dia wajib? Dan hukum-hukum syar'i kan ada 5. Lepas tu ada tambah lagi 2. Mana ada 5 dan kata 7. Hukum syar'i. Pertama apa? Pertama wajib, kedua mandub ataupun sunat. Yang ketiga mubah. Yang keempat makruh. Yang kelima mahzur ataupun haram. Mana 5 hukum syar'i ni. Okay. Dan dalam ta'rif wajib itu apa? Definisi wajib, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bila sesuatu dikata hukum tu wajib, makna dia apa? Maknanya dia kalau buat dapat pahala, kalau meninggalkannya akan diazab. Maknanya ditinggalkan akan berdosa. Dia akan dikenakan hukuman. Maknanya dia kalau buat dapat pahala, ma yuthabu ala fi'lihi, sesuatu perkara yang diberi ganjaran di atas melakukannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan akan dikenakan hukuman di atas meninggalkannya. Itu mana perkara tersebut dikatakan wajib. Itu wajib. Mana perbuatan yang dituntut seperti ini dinamakan wajib. Di antara contoh perintah yang wajib, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, banyak yang kita tu, aqimus salah, hendaklah kamu mengerjakan solat. Aqimu tu adalah satu perintah, satu lafaz amar. Lafaz perintah. Dan maka kat situ, dan perintah solat tadi dia tidak ada datangnya sesuatu yang memalingkannya daripada kewajiban. Maksudnya hukum dia wajib lah. Aqimus salah. Maka itu perintah yang wajib. Begitu juga wa'atuz zakah, dan hendaklah kamu mengeluarkan ataupun menunaikan zakat. Ataupun dalam satu ayat Quran disebut wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan hendaklah kamu menyempurnakan, kamu mengerjakan haji dan umrah kerana Allah. Kat situ itu satu perintah. Itu juga ada perintah perintah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Maknanya diwajibkan ke atas kamu puasa. Maka itu satu perintah juga. Walaupun nampak macam lafaz dia bukan lafaz amar, tapi dia panggil amar juga. Dan dalam disebutkan dalam bab rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salat wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Bila kata dia adalah tiang, maka dia wajib. Kat sini berpuasa, mana semua ada perintah. Sama ada perintah tersebut dalam Al-Quran ataupun perintah tersebut dalam hadis Nabi SAW. Betul juga menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, maka itu juga adalah sesuatu perintah yang wajib. Seperti mana perintah menyuruh sembahyang, wa'mur ahlaka bis-salati, hendaklah kamu menyuruh ahli keluarga kamu salat. Maka itu satu perintah. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan Quran pun sebut wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dalam surah apa? Dalam surah Luqman. Itu semua adalah lafaz perintah, yang mana hukum dia wajib. Melaksanakan perjanjian,
Bila mana dibuat satu perjanjian, maka kena laksanakan perjanjian, tidak boleh memungkiri ataupun membatalkannya dengan cara yang salah. Maksudnya bila benda tersebut telah pun dibuat, maka ada hukum kat dia, maka wajib untuk disempurnakan, wajib untuk dibuat. Menunaikan penyaksian, ini menjadi saksi bagi sesiapa yang menyaksikan sesuatu. Maka bila satu orang tadi diminta untuk jadi saksi, maka hendaklah dia kena jadi saksi. Maka itu pun satu perintah. Dan juga al-adlu fil hukmi, iaitu adil dalam melaksanakan hukuman, adil dalam mengeluarkan hukuman. Maka itu juga adalah perkara yang wajib. Melaksanakan hukum hudud dan keadilan ketika menghukum, memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak dengan benda-benda yang baik lagi halal. Itu ada perintah, yang mana perintahnya adalah wajib. Dan perkara-perkara yang lain yang lagi yang jelas menunjukkan ada perintah daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mukallaf dituntut melaksanakannya secara wajib dan mesti. Mesti buat, wajib dan mesti buat. Tidak boleh kata bertolak dalih. Tak boleh tidak ada alasan yang diterima pada perkara-perkara yang wajib. Tidak boleh bagi alasan melainkan sesuatu perkara tersebut nanti kita akan bincangkan tentang perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan untuk menyempurnakan yang wajib. Maka apa yang perlu dibuat? Suruhan seperti ini wajib dilaksanakan dan tidak harus dicuaikan sedikit pun. Maknanya bila mana ada hukum dia jadi wajib, maka kena buat dengan betul. Tak boleh tinggalkan sikit pun. Mukallaf tidak diberikan uzuran untuk meninggalkannya. Maknanya tidak boleh ikut suka nak buat, tak nak buat, tak payah. Tak boleh. Bila kata benda tu wajib, kena buat. Tak boleh tinggalkan. Kecuali apabila tidak mencukupi sebahagian daripada syarat-syarat. Contoh macam pergi haji. Contoh. Bila tak cukup syarat dia, maka tak wajib. Ataupun semayang. Semayang. Ada syarat-syarat wajib. Kata syarat-syarat wajib Jumaat. Maka kalau tak cukup syarat, maka tak wajib. Maksudnya dia bergantung kepada syarat-syarat juga. Kalau benda tu bergantung pada syarat-syarat, maka kalau tak cukup syarat, maka dia tak wajib lah. Tapi kalau dia cukup syarat, dia kena buat. Apabila tidak mencukupi sebahagian daripada syarat-syaratnya, sebab-sebabnya, terdapat halangan yang menghalang pelaksanaannya. Ada benda yang menghalang daripada dia nak buat perkara yang wajib tersebut. Maka barulah ada kelonggaran. Kalau tidak, wajib dia kena buat tanpa apa-apa alasan yang munasabah. Ataupun wujudnya suasana yang menyebabkan orang yang melakukan tuntutan tersebut menghadapi kesusahan dan kepayahan. Maka pada ketika itu barulah akan gugurnya kewajipan. Ataupun bukan gugur kewajipan ni, dia ada gugur kesemuanya ataupun gugur sebahagian. Itu kalau dalam bab rukhsah lah. Dalam bab rukhsah. Okay. Itu perintah yang wajib. Sekarang ni ada masuk perintah yang sunat. Perintah yang wajib mesti buat. Tidak boleh tak buat. Kena buat. Semayang, perintah semayang, tak boleh tinggalkan semayang tanpa sebarang keuzuran. Maksudnya kalau ada uzur tu lain. Tapi kalau tak ada uzur, tak boleh suka-suka nak tinggal. Bayar zakat. Maksudnya kalau dah cukup syarat, wajib kena bayar. Tapi kalau tak cukup syarat, maka tidak adalah kewajipan bayar zakat. Begitu juga puasa. Bila dah cukup syarat, wajib puasa, maka kena puasa. Okay. Yang kedua, perintah yang dikatakan perintah yang hukumnya sunat. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintah orang-orang Islam melalui lisan Nabi-Nya agar melakukan berbagai perbuatan dan terdapat dalil yang menjelaskan bahawa perintah itu adalah sunat.
Itu juga yang disebutkan dalam kitab fiqh. Apa? Kata illa idza dallad dalilu. Ya. Kata illa ma dallad dalilu ala anna al-murada minhu an-nadbu wal ibahatu fayuhmalu alaihi. Maka bila datang satu perintah dan perintah tersebut asalnya wajib, tetapi ada dalil yang dimaksudkan daripada perintah tersebut sunat ataupun harus, maka akan dihamalkan, maka akan dihukumkan perintah tersebut sebagai sunat ataupun perintah tersebut sebagai harus. Mana ada dalil yang menunjukkan dia adalah sunat, iaitu mukallaf tidak diwajibkan melakukan apa yang diminta melalui perintah tersebut. Bila ada dalil yang mengatakan dia punya perintah tersebut adalah sunat, maka dia tidak jadi wajib lah. Dia tidak jadi wajib. Yang mana kalau dalam ta'rif, bila kata ta'rif sunat tadi apa dia? Al-mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunat ni apa? Sesuatu amalan yang mana diberi ganjaran di atas melakukannya dan tidak akan dihukum, tidak akan dihukum dengan sebab meninggalkan. Itu dipanggil sunat. Ini kalaulah dia tak buat, maka dia tidak berdosa. Sekiranya dia meninggalkannya, maka dia tidak akan dihukum. Dan sekiranya dia melakukannya, dia diberi pahala disebabkan perbuatannya itu. Maka perbuatan yang dituntut dengan perintah seperti ini dinamakan sebagai sunat, ataupun dalam bahasa Arab dia an-nadb. Mandub. Mandub, perkara yang sunat. Di antara contohnya ialah perintah supaya melakukan sembahyang sunat rawatib pada setiap sembahyang 5 waktu. Perintah untuk sembahyang, contoh ada hadis siapa yang solat sunat fajar, maka dia akan dapat dunia dan isi-isinya. Maka kat situ itu perintah. Itu orang kata itu adalah satu dalil yang menunjukkan perkara tersebut dia tidak wajib. Maknanya kalau dia tak buat, dia tak dapat. Tapi kalau dia buat, dia dapat. Ataupun solat sunat, solat sunat rawatib, sembahyang. Ada perintah-perintah untuk melaksanakan solat sunat, tapi dia tidak ada dalil yang lain yang menunjukkan dia tidak wajib. Dan juga seperti mana suruhan melakukan azan, suruhan supaya memberi nafkah yang lebih kepada isteri dan anak-anak. Maksudnya beri nafkah hukum dia wajib, tapi yang untuk lebih daripada kadar yang wajib tersebut hukum dia sunat. Bersedekah kepada kebaikan sebagai tambahan kepada zakat yang telah difardukan. Dia dah bayar zakat, atau bagi lagi yang lebih daripada bayaran zakat tadi, maka dia dapat pahala lagi sebab perkara tersebut sunat. Suruhan supaya menulis hutang, makan dengan tangan kanan dan lain-lain lagi yang telah sabit dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ianya diperintahkan. Perkara tersebut ada perintahnya dan Muslim diminta melakukannya. Maknanya digalak untuk buat, tetapi tidak secara mesti dan ilzam. Maksudnya dia tidaklah mesti kena buat. Dia tidaklah wajib kena buat, bahkan hukumnya sunat dan dia digalakkan untuk melakukan perkara tersebut. Maka itu dipanggil sunat lah. Itu dipanggil sunat. Suruhan dan perintah seperti ini digalakkan kepada Muslim supaya melakukan dan beriltizam dengannya. Amalan-amalan sunat ni dia tak wajib buat, tapi Nabi SAW datangkan macam-macam kelebihan. Menunjukkan apa? Menunjukkan perkara tersebut digalakkan untuk buat. Nabi sabdakan macam-macam kelebihan dalam sesuatu amalan.
semayang duha dan semayang apa semua, hukum dia sunat. Tapi Nabi datangkan macam-macam kelebihan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan perkara tersebut kalau buat lebih bagus. Maknanya dia, untuk apa? Untuk menambahkan keinginan orang untuk melakukan. Maknanya ada galakan daripada Nabi SAW. Dan juga untuk supaya istiqamah, konsisten dengan amalan tersebut. Sekalipun dia diharuskan untuk meninggalkan sebahagiannya ataupun semua sekali. Sama ada dia telah cukup syarat dan mempunyai sebab-sebab yang membolehkannya melakukannya ataupun tidak. Sama ada untuk melaksanakan perbuatan itu terpaksa menghadapi kesusahan ataupun ia mudah untuk dilakukan. Maka Nabi tetap galakkan perkara tersebut. Maksudnya bila benda tu sunat, sama ada dia cukup syarat ke tak cukup syarat ke, maka dia tetap dapat pahala kalau dia buat. Mukallaf yang meninggalkan suruhan ini tidak dikira berdosa. Seperti mana yang sebut tadi, wala yu'aqabu ala tarkihi. Dia tidak akan dihukum, kerana tak dikira dosa lah bila mana dia meninggalkan amalan sunat. Dia tak dikira bersalah. Dia masih lagi dia walaupun dia tak buat tapi dia tak buat tapi tak dosa lah. Itu dia panggil sunat. Buat dapat pahala, tinggalkan tak berdosa. Dan tidak ada sebarang hukuman yang akan dikenakan. Dia tak akan kena apa-apalah sebab benda tu sunat sahaja. Walau bagaimanapun beliau dicela dengan sebab meninggalkan sebahagiannya secara khusus. Ada amalan-amalan walaupun dia sunat tapi kalau kita tinggalkan adanya celaan, adanya celaan daripada Nabi SAW. Jadi ada amalan-amalan yang beberapa amalan yang khusus lah. Maknanya kalau benda tu ditinggalkan, ada orang kata ada celaan daripada Nabi SAW. Tapi dia tidak berdosa. Tapi dia orang kata menyebabkan rendahnya nilai seseorang. Jadi kita dapat faham kat sini, amar itu ada dua. Amar itu ada dua. Sama ada amar tersebut boleh hukum dia wajib dan juga amar tersebut hukum dia sunat. Kalau wajib, buat dapat pahala, tinggal berdosa. Kalau sunat, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tapi mana amalan sunat ni lah sebenarnya yang akan menampung amalan wajib tadi. Bila kita semayang fardu, kadang-kadang berlakunya kekurangan dalam solat fardu kita, maka yang akan menampung kekurangan dalam solat fardu tadi adalah solat sunat. Jadi amalan sunat ni janganlah kita sekali-kali memandang rendah terhadapnya. Banyak kelebihan dalam amalan sunat. Jadi walaupun amalan tadi dikatakan ala sunat je, tapi dengan sunat tadilah yang menyebabkan neraca timbangan amalan kita akan lebih berat. Dengan amalan tadilah menyebabkan segala kekurangan-kekurangan dalam kefarduan tadi akan disempurnakan. Jadi jangan pandang ringan pada amalan sunat. Walaupun dia amalan sunat, tapi tetap besar nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada juga tambahan sikit, ada juga dalam bab perintah tapi hukum dia harus. Seperti mana dalam Al-Quran yang menceritakan tentang apa? Tentang orang yang berada dalam keadaan ihram, dia tidak boleh berburu. Tetapi Allah Ta'ala sebutkan dalam satu ayat, wa idza halaltum fastadu. Apabila kamu telah halal, ini kamu telah bertahallul daripada umrah ataupun haji, maka kat sini fastadu tadi lafaznya lafaz amar. Maka hendak kalau ikut lafaz terjemahan mengikut lafaz amar yang asal, ialah hendaklah kamu berburu. Sedangkan berburu itu bukanlah sesuatu perintah yang wajib dibuat. Maknanya nak begitu keharusan berburu.
Maknanya bila mana satu orang tadi telah tahallul, telah halal daripada ihram, maka boleh untuk dia berburu. Tapi perkara tersebut bukan wajib. Bila dah tahallul kena berburu, tak wajib. Dan juga bukan juga sunat. Dan bukan juga sunat. Maka hukumnya adalah harus sahaja. Okey. Sekarang ni kita melihat kepada sesuatu amalan yang perlu dibuat tetapi adanya halangan untuk melakukannya. Maka ada satu kaedah fiqh yang dipanggil al-masyaqqatu tajribut taisir. Itu kesusahan membawa kepada kemudahan. Kadang-kadang kita nak buat sesuatu amalan, kadang-kadang dia senang buat. Tapi kadang-kadang ada satu keadaan, satu situasi yang menyebabkan kita tak boleh nak melaksanakan sesuatu perintah yang wajib tadi. Ada situasi, ada keadaan yang mana kita tak boleh nak melaksanakan perintah yang wajib. Maka sini umum mengetahui bahawa syariat Allah Subhanahu Wa Taala bertujuan memberi kebahagiaan yang sebenarnya kepada manusia sama ada di dunia maupun di akhirat. Oleh kerana itu, ia datang dengan membawa kemudahan kepada para hamba dan membuang kesulitan daripada mereka. Allah Ta'ala tidaklah ingin menyusahkan kita, tapi Allah Ta'ala menyuruh kita dengan perkara-perkara yang telah diwajibkan. Dan kadang-kadang sampai satu tahap ada perkara wajib tak dapat nak disempurnakan. Maka bagaimana kita nak buat? Maka kita ambillah satu kaedah ni, al-masyaqqatu tajribut taisir. Bila mana sesuatu kesusahan tadi sebenarnya dia membawa kepada kemudahan. Susahnya dalam bersafar, maka adanya rukhsah, adanya kelonggaran untuk seseorang tadi mengqasarkan solat. Bila mana datangnya sesuatu susah dalam safar, maka adanya rukhsah, adanya kelonggaran untuk tidak berpuasa. Itu maksudnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Allah Ta'ala sendiri tak nak susahkan hamba-hamba dia. Allah Ta'ala perintah sesuatu perintah yang mana kebiasaannya perkara tersebut mampu untuk dilakukan oleh hamba Allah Ta'ala. Tapi ada situasi yang mana perintah tersebut tidak boleh dilakukan oleh hamba. Maka Allah Ta'ala tak paksa kita untuk buat. Sebab tu datang dalam petikan hadis tadi, fa'tu minhu mastata'tum. Maka hendaklah kamu melaksanakannya mengikut kadar kemampuan kamu. Maksudnya semampu mungkin kamu kena buat. Tapi ikut kemampuan. Maksudnya benda yang di luar kemampuan, maka dianya dimaafkan. Adanya kelonggaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala bila mana tak boleh nak buat yang susah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah dia menjadikan atas kamu di dalam agama itu sebarang keberatan, sesuatu keberatan dan susah payah. Dalam agama ni Allah Ta'ala tak naklah, Allah Ta'ala tak bebankan hamba-hambanya dengan sesuatu benda yang di luar kemampuan. Maksud susah tu maksudnya luar kemampuan hamba. Nabi SAW bersabda, Inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini, iaitu agama Islam ini adalah mudah. Yassiru wa la tu'assiru. Maka permudahkanlah. Maka hendaklah engkau permudahkanlah oleh kamu semua dan juga janganlah kamu semua susahkan orang lain. Maksudnya permudahkanlah dan jangan kamu susahkan. Bila kat sini Nabi SAW menyebutkan dalam agama ni mudah sahaja. Maknanya dia tidaklah membebankan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Dalam agama ni bila adanya perintah Allah Ta'ala tadi, kebiasaannya dia akan yang mana perintah tadi
biasanya mudah untuk dibuat. Nak semayang sebenarnya mudah aja, ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Yang Allah Taala ajar melalui Jibril alaihi salam, ajar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pada umat apa yang Nabi buat itu sebenarnya itulah sebenarnya yang mampu untuk dilakukan oleh seseorang hamba. Cuma ada keadaan-keadaan yang kadang-kadang tak boleh buat. Maka tidaklah diperintahkan untuk memaksa diri untuk melakukan perkara tersebut. Tapi kalau kita memaksa diri untuk buat benda tersebut, boleh selagi mana dia tidak memudaratkan. Maka nak beritahu, dalam agama ni, segala amalan agama ni sebenarnya mudah untuk dibuat. Maka hendaklah kamu permudahkan, jangan kamu susahkan. Jadi kalau benda yang sampai satu tahap, ada orang mana dia uzur daripada buat perkara tersebut, maka janganlah dipaksa untuk buat. Di antara perkara yang jelas terdapat dalam syariat ialah Allah Ta'ala mengharuskan berbuka puasa pada bulan Ramadan bagi orang yang bermusafir dan orang sakit. Ini bila satu orang tadi berada dalam safar, contoh zaman Nabi, safar guna unta, kuda, di mana perjalanannya jauh dan juga merentasi kepanasan. Maka kadang-kadang sampai satu tahap dah tak boleh nak pergi, tak boleh nak meneruskan puasa. Maka boleh untuk berbuka. Dia juga orang yang sakit, dia sakit yang perlu kepada perubatan yang menyebabkan dia tidak boleh berpuasa, maka boleh untuk berbuka. Begitu juga Allah Ta'ala mengharuskan sembahyang qasar dan jamak bagi para musafir. Mana orang yang musafir, untuk supaya dia tidak perlu berhenti banyak kali untuk sembahyang, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran untuk qasarkan solat ataupun menjamakkan solat. Mana ada rukhsah, ada sebab yang boleh menyebabkan satu orang tadi boleh ambil rukhsah. Dan juga tayamum ketika mana ketiadaan air. Kalau tak ada air, mana tak diperintahkan. Mana kalau kata pergi cari air pun sampai satu tahap memang kalau dah berputus asa daripada air, boleh tayamum. Bukan kata nak semayang kena ambil wuduk je semata-mata. Ni kalau tak ada, kalau air tak ada, maka dah tak ada alternatif lain. Tak ada dia punya cara dia. Maknanya dia tidak ada cara untuk meringankan. Mana kalau tak ada air boleh tayamum. Atau jika menggunakan air akan mendatangkan mudarat. Contoh orang yang macam sakit, ada luka-luka, maka dia tak boleh kena air. Kalau kena air menyebabkan mudarat, maka tidak ditaklifkan ataupun tidak dibebankan dengan menggunakan air. Ini ada situasi tak boleh nak basuh guna air, luka yang besar. Kalau kata kena air lambat baik dia, maka dalam Islam ada kelonggaran daripada perkara-perkara yang wajib tadi, mana dibuat mengikut kemampuan. Mana tak boleh kena air, maka kenalah buat cara lain yang menunjukkan bolehnya seseorang tadi untuk bersuci. Dan lain-lain hukum yang dinamakan oleh para ulama sebagai rukhsah ataupun kelonggaran. Berdasarkan kepada apa yang sabit yang dinyatakan oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah memudahkan dan tidak menyusahkan ini, dan juga berpegang kepada hadis dalam bab ini, para ulama telah meletakkan satu kaedah. Dalam masalah, dalam agama ni dia memudahkan dan dia tidak menyusahkan, maka dia satu kaedah, al-masyaqqatu tajribut taysir. Bila sesuatu kepayahan, sesuatu kesusahan tadi, dia akan membawa kepada kemudahan. Bila tak boleh nak guna air, maka boleh tayamum. Dia akan pergi kepada benda yang lebih mudah. Berdasarkan kaedah ini, mereka telah meletakkan di bawahnya banyak masalah furuk fiqh. Furuk fiqh. Daripada kaedah ini banyak masalah cabangan fiqh yang keluar daripada kaedah ini. Dan mereka menjadikan sebagai salah satu asas
untuk membina fiqh Islam. Al-masyaqqatu tajribut taisir ni adalah salah satu daripada asas-asas untuk mengeluarkan hukum dalam fiqh. Maksud kaedah ini ialah apabila seseorang mukallaf menghadapi beberapa suasana ataupun situasi yang menyusahkannya untuk melaksanakan beberapa kewajipan syarak dan ketaatan, mana tak boleh buat. Ada situasi yang mana dia tidak boleh melaksanakan dengan sempurna. Kewajipan-kewajipan tersebut tak boleh nak buat. Serta menyulitkannya untuk beriltizam dalam bentuk yang sempurna, mana tak boleh nak buat yang bentuk yang betul, ataupun dan tak boleh nak konsisten dengan dalam keadaan yang sempurna bagaimana yang diperintahkan, dan tak boleh buat secara menyeluruh terhadap perintah Allah Ta'ala tersebut. Maka kesusahan dan kesulitan yang dihadapi itu menjadi sebab untuk dia mendapat kemudahan dan keringanan. Bila berlaku, contohlah sakit, sepatutnya dalam semayang kena berdiri, wajib untuk berdiri, semayang fardu. Tetapi oleh kerana dia tidak mampu untuk berdiri, maka kesusahan tidak boleh nak berdiri tadi menyebabkan dia boleh ambil benda yang mudah, maka dia boleh semayang dalam keadaan duduk. Dia boleh dapat keringanan dengan cara yang dimudahkan pelaksanaan. Bila mana tak boleh semayang berdiri, maka hendaklah dia semayang dalam keadaan duduk. Kalau dia tak boleh semayang dalam keadaan duduk, maka boleh semayang dalam keadaan mengiring. Kalau tak boleh mengiring, terlentang. Kalau semayang terlentang pun tak boleh, guna apa? Guna kepala, guna isyarat. Tapi kalau guna isyarat tangan pun tak boleh. Guna apa? Guna mata. Kalau mata pun tak boleh, guna hati. Jadi bila mana tak boleh nak buat dengan cara yang sempurna, maka ada cara yang dimudahkan. Dengan itu mukallaf akan mendapati kemudahan dan keluasan untuk melaksanakan tugas dan kewajipan. Sebagaimana semayang ni wajib. Tak kisahlah dia sakit ke, dia sihat ke, tetap wajib. Maksudnya selagi mana seseorang itu berakal, selagi mana satu orang itu masih hidup dan berakal, selagi itu dia wajib untuk melaksanakan perintah semayang. Maka dia tak boleh tinggalkan semayang. Tak boleh tinggalkan semayang. Kalau kata sakit sikit pun nak tinggal semayang, tak boleh. Selagi mana dia berakal, selagi itu kewajipan semayang ada pada dia. Cuma cara pelaksanaan dia lah yang menyebabkan dia boleh buat ikut apa yang dia mampu. Di antara contoh kepada pelaksanaan kaedah ini ialah memaafkan sebahagian daripada najis yang amat sukar dielakkan, seperti darah, kudis, bisul dan debu di jalanan yang biasanya mempunyai najis. Contoh kalau kata ada darah pada kaki dan sebagainya, nak semayang, maka oleh kerana dia daripada diri kita sendiri dan benda tersebut tak boleh nak elak. Mana kalau kata dia dah balut pun masih lagi keluar, maka itu dimaafkan. Itu juga kalau kita nak basuh najis yang mana dia salah satu daripada sifat-sifat najis tadi susah nak hilang. Contoh kalau kata basuh apa? Basuh yang najis dia warna dia kuat. Maka dia hanya wajib untuk hilangkan rasa dan bau. Kalau tak hilang warna, maka dimaafkan. Ataupun dia jenis bau dia kuat, susah nak hilang, dia kena hilangkan, maka memadai dengan hilangkan rasa dengan warna. Oleh kerana bau dia kuat, kalau basuh macam mana, letak sabun macam mana pun bau dia masih ada. Maka yang penting dua sifat tadi mesti hilang. Macam tu lah, itu maknanya kelonggaran lah tu. Dia kalau ikutkan kena hilangkan tiga sifat najis ni. Sifat sesuatu ain najis tadi. Bau, warna dengan rasa ni kena hilang. Tapi kalau
kata bau dia kuat, maka yang wajib hilang 2. Ataupun dia punya warna dia kuat, kena hilangkan bau dengan rasa. Macam tu. Maksudnya ada kelonggaran. Ada kelonggaran yang diberikan oleh syarak untuk seseorang tadi dapat memudahkan dia untuk melaksanakan ibadah. Membersihkan najis-najis ini akan meletakkan mukallaf dalam kesusahan dan boleh jadi akan menyusahkannya untuk melakukan banyak amalan ibadat. Contoh kalau kata darah, ada darah yang sentiasa mengalir kat badan kita. Kalau kita nak tunggu darah tu berhenti, alamatnya memang kita tak semayang. Jadi kita buat yang mana mampu, balut dan sebagainya. Kalau dia masih keluar, itu dimaafkan. Ataupun kita tengah semayang, tiba-tiba ada keluar darah dekat badan kita, maka tetap kita boleh teruskan semayang. Dia dimaafkan. Selagi mana dia tidak merosakkan perbuatan semayang. Oleh itu najis-najis ini dimaafkan sebagai meringan dan memudahkan. Asalnya dia najis, tapi kadang-kadang dia tak boleh nak dielakkan, maka dia dimaafkan. Di antara contohnya lagi ialah kemaafan terhadap kejahilan yang berlaku pada sebahagian akad. Seperti masuk bilik air yang dikenakan bayaran. Sedangkan kadar waktu yang digunakan oleh orang yang masuk ke bilik air itu tidak diketahui. Kat sini, kalau dalam Malaysia ni, dalam bab tu lah, bila masuk tandas bayar. Sekarang ni berapa? Kalau dulu sen-sen je. Maknanya dia ada tu bahagian akad. Sedangkan bila buat sesuatu akad, untuk bayaran tersebut dia ada masa yang ditetapkan. Tapi masuk bilik air ni, di masa dia tak tetap. Maknanya ada kadang-kadang benda tersebut dimaafkan. Maknanya kemaafan terhadap kejahilan yang berlaku pada sebahagian akad, seperti masuk bilik air yang dikenakan bayaran sedangkan kadar waktu yang digunakan oleh orang yang masuk ke bilik air itu tidak diketahui. Kadar masa tu tak tahu, tapi bayaran tu tak sama. Begitu juga dengan kadar air yang digunakan. Kadang air yang digunakan banyak, kadang sikit, tapi bayar dia sama. Kadang-kadang kadar bayaran juga tidak diketahui dalam banyak keadaan. Adalah sesuatu yang sukar untuk menentukan perkara-perkara ini. Maksudnya kita nak tetapkan boleh guna sekian-sekian, boleh guna masa sekian-sekian je, dan boleh guna kadar air tu sekian-sekian je. Dia tak boleh tak boleh lebih. Yang tu susah nak buat. Sebab dalam bilik air kan kita nak mandi. Jadi kadar tu kadang-kadang kita guna banyak, kadang kita guna sikit, tak boleh nak tentukan. Maka ianya dimaafkan. Adalah suatu yang sukar yang untuk menentukan perkara-perkara ini dan menjelaskannya dalam setiap akad untuk setiap orang menggunakan bilik air. Sedangkan manusia berhajat kepadanya dan tidak mungkin bagi mereka meninggalkannya. Masalah yang sama dengan memasuki bilik air yang telah diterangkan ialah masalah mengupah tukang cukur. Mengupah tukang cukur. Kadang rambut banyak, kadang rambut sikit. Kata gunting rambut kan. Dia punya kadang-kadang bayaran sama. Cara potong kadang-kadang rambut banyak, rambut sikit, tapi potong sama juga. Maknanya benda tu tak boleh nak ukur. Jadi benda tu dimaafkan lah. Kita boleh meletakkan banyak masalah furuk yang baru di bawah kaedah ini. Maksudnya kalau ada perkara-perkara baru yang sesuai dengan kaedah ini, maka boleh diamalkan. Seperti menaiki kenderaan pengangkutan sama ada besar ataupun kecil. Kerana asal dalam syarak dalam masalah ini ialah mesti dilakukan akad yang menjelaskan kadar. Akad menjelaskan kadar bayaran dan manfaat sebelum dinaiki. Dan ada masalah. Dia juga dalam masalah kata apa? Bila membeli sesuatu di vending machine. Maka kalau ikut asal dia mesti ada akad. Mesti ada akad.
Tapi oleh kerana dekat mesin tu macam mana kita nak akad, maka benda tersebut dia susah. Oleh kerana bila kita masuk je duit tu menunjukkan kita dah redha. Dan bila kita tekan, kita dah redha. Jadi maka dia kira dimaafkan lah. Maknanya dari segi akadnya, untuk akad jual beli itu dimaafkan. Mungkin kita akan ulang balik mengenai sedikit mengenai perkara ni, dan kita akan sambung untuk minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz, boleh saya selit soalan sekejap? Boleh insyaAllah. Okey, ni tentang kelonggaran Islam tentang musafir Ustaz pada wanita kan. Hukum asal yang saya faham lah, minta Ustaz betulkan kalau salah. Sebab daripada beberapa kuliah yang sebelum ni telah diperjelaskan hukum asalnya musafir ni wanita perlu cukup syarat dalam ada mahram ataupun bersama 4 orang mukminat yang dipercayai agamanya lah. Okey, makanya dibenarkan bermusafir dan dibenarkan juga jamak solat. Panjang dia bermusafir selagi tujuannya tidak kepada maksiat. Okey, ini yang saya jelas. Tapi baru ni saya dapat huraian tentang perjalanan yang tak cukup mahram ni, tak cukup syarat ni. Perjalanan tu telah mengikut peredaran zaman. Makanya selagi tidak menimbulkan fitnah, berada dalam keamanan dan dia selamatlah sampai di sana ada orang yang akan ambil dia apa semua, makanya perjalanan tu dibolehkan. Cuma satu soalan saya, bila guru tu jelaskan hukum perjalanan tetap haram sebabnya tak cukup syarat, makanya tidak dibenarkan jamak solat. Yang tu saya minta Ustaz huraikan sikit. Terima kasih Ustaz. Yang kata tak cukup syarat tu, contoh dia bermusafir, okey sekarang public transport, bas, naik train semua dalam keadaan selamat lah. Tapi sebabkan dia tak ada mahram, contoh dia seorang anak perempuan yang balik ziarah mak dia tak ada mahram ayah ataupun adik lelaki dia contohnya. Makanya perjalanan dia tu tak cukup syarat sebagai musafir kepada seorang perempuan. Maka sebab dia tak cukup syarat sebab dia tak ada mahram tu, walaupun dalam keadaan hukum sekarang bila selamat tak timbul fitnah tu dibenarkan, cumanya perjalanan tu tetap haram dan sebab daripada tu dia tidak dibenarkan sepanjang bermusafir untuk jamak solat. Yang tu saya minta Ustaz huraikan sikit macam mana Ustaz, sebab daripada guru tu dia kata yang ni hukum asal. Sepanjang perjalanan dan musafir dia minta banyakkan istighfar lah Ustaz kata, tu je. Sebabnya hukum perjalanan tu tetap haram. Yang tu macam berat lah Ustaz. Sebab macam sekarang pun ramai wanita bekerja outstation semua kan. Minta Ustaz jelaskan sikit Ustaz. Okay. Ni sebenarnya benda ni pun banyak ni. Saya pun nak jawab secara ni, sebenarnya perkara ni kita kena rujuk dengan sebab dia adalah satu perkara yang kata apa, berlaku dengan sebab peredaran zaman. Takut bila beramal yang bila pegang hukum ikut peredaran zaman tu dah rasa selamat, gugur tak hukum yang kita jamak solat tu. Sebabnya biasa kalau musafir kan memang akan buat benda tu macam ya Allah selama ni kalau solat jamak tu Allahu Akbar, kalau tak diterima macam mana Ustaz? Yang tu boleh tak? Saya nak ni dulu. Saya sebenarnya hukum ni yang memang saya jelas yang sebelum ni lah. Yang tu memang sebenarnya dalam kitab memang jelas lah bab tu. Tapi bab kata boleh jamak. Tak boleh jamak tu Ustaz. Tak boleh jamak tu, benda tu tak jelas. Itu kena Ustaz rujuk dulu rekod, insya-Allah minggu depan boleh jawab. Nanti Ustaz dapatkan. Dapatkan tengok rujuk buku ke apa ke. Saya pun tak pernah dengar ni. Pertama kali ni nah.
Ya, Katanya betul. kalau jadi kalau macam tu kita balik-balik kampung macam tu macam mana? Ya, betul. Kadang kita balik naik kereta api ke, naik flight ke, kita balik seorang Ustaz, kita tak adalah bawa suami kita, anak kita. Pasal kadang-kadang ada hal-hal kecemasan kan. Betul. Sampai habis kuliah pun Dia kan. rahmat kita ke, tetapi kalau dia kata tak boleh jamak, sedangkan kita dah lebih 2 marhalah, Ya. itu beratlah pada kita ni. Dan macam mana pula, dan apa yang dikatakan kufur nikmat tu pula? Sebabnya sebab tak cukup syarat musafir tu yang tak Tu jadi susah lah pula. Itulah. Kita tak tengok balik lah. Nanti Ustaz minta semak dah jelaskan Ustaz. Sebab kita InsyaAllah. risau sekarang ni kan banyak fahaman Ustaz. Jadi kita takut kita tersalah dengar. Kan? Kok tersalah Ustaz ke, kok Ustaz tu faham lain. Dia cerita gulik dah jadi kita jadi susah lah sekarang ni, kena tengok betul-betul lah. Ya, Nanti betul. saya rujuk balik dengan ustaz lain. Baik. Untuk rujuk dulu minggu depan kita tengok balik macam mana cerita. Saya pun nak sangat tahu jawapan tu sebab saya ni kerja outstation memanjang. Kerja saya outstation Sabah, Sarawak dah tentulah seorang-seorang, tak bawa suami kan. Saya nak tahu jawapan tu macam mana Ustaz kan. Kalau tidak saya pun dapat hari ni perjalanan saya. Bahayalah macam tu, memang kalau haram sedih lah macam tu. Kan? Okay, nanti saya rujuk balik, saya bagi jawapan insyaAllah. Okey nah, kita tunggu minggu depan nah. Tapi sambil-sambil tu kalau kita ada ustaz lain, Ustaz Mursyidi ke atau Ustaz Mun ke mana ni? Benda kita boleh tanya Ustaz Mun pun. Bunda, permasalahan ni sebenarnya ada dikemukakan dalam kitab Al-Muhimmah sebenarnya. Di awal-awal kitab tu, kalau nak tahu rujuk balik dalam tu. Cuma dia ada kita sikit kesalahfahaman lah kita yang nak terima ni kan. Kita nak jawapan yang ni hal lah. Sebab masa habis kuliah tu betul-betul saya dengan Mira sekali ada. Dalam kitab Muhimmah Ustaz. Mudah sekali. Kena rujuk balik. Cuma kita jadi macam terkejut lah sebabnya pertama kali dengar kan. Sebab bermusafir tu sebenarnya syarat dia apa? Syarat dia apa? Itu yang nak tahu. Sebabnya kalau kita tak boleh berbuat solat jamak tu, sebenarnya jamak tu untuk yang musafir kan. Jamak tu. Jadi kita ada kekeliruan kat situlah. Tak apa, kita tunggu jawapan Ustaz. Tunggu bantu. Kita Ustaz rujuk balik. Kita nak refer banyak Ustaz. Kita pun nak tahu juga. Sebab kita pun rasa sudah. Kan selama ni kita balik kampung, kita jamak Ustaz 3 hari Ustaz. Betul Bunda, betul. Tapi kalau balik kampung, dah duduk dekat kampung, dia dah duduk kat kampung, dah ada kat situ, dah ada macam-macam kita punya saudara mara, tu tak ada masalah. Ini dalam, orang kata dalam perjalanan tu. Ya, sebab hukum perjalanan tu yang menggugurkan dia tak boleh jamak yang tu. Saya tanya beberapa guru, dia orang tak dapat nak explain juga Ustaz. Dia orang tak dapat nak catch up yang pasal gugurnya hukum jamak tu sebab tak cukup syarat musafir tu. Yang tu pun memang saya dah dengar dah sebelum ni, tapi saya masih lagi tercari-cari dia punya fatwa dia macam mana. Dari guru saya yang jelaskan tu, sebab habis kelas pun kami rujuk balik secara dekat dengan dia. Dia kata satu caranya kena solat penuh, itu je. Dia kata dan banyak istighfar sepanjang perjalanan dia kata. Dia kata masih dalam pahala balik kampung tengok mak, pergi katalah forum saya dari Ipoh ke KL, semua masih berpahala semua aktiviti tu selagi tak bermaksiat. Cuma tidak boleh jamak sebab tak cukup syarat dalam bermusafir, itu je. Itu jawapan dia, saya jelas. Cuma saya sekarang, ya Allah kalau macam tu saya memang kena ambil hukum asal lah. Dan banyak istighfar. Ustaz pesan yang tu lah. So saya minta juga huraian beberapa guru. So far saya tak dapat lagi ulasan yang sama macam tu secara jelas. Saya minta Ustaz jelaskan lah yang tu. InsyaAllah saya cuba rujuk balik tengok macam mana. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Okay. Ada lagi tak nak ajukan soalan? Sekejap lagi kita tutup. Ada lagi soalan? Siapa yang nak bertanya soalan lagi? Tak ada kot Ustaz. Tak ada, kita tutup Ustaz ya? Ada kalau Kak
Ni Zainul ni, Ustaz. Kak Nur nak Assalamualaikum tanya. Ustaz. Silakan Kak Nur. Saya nak tanya, betul ke perempuan tak digalakkan pergi masjid? Itu saja. Nak tahu Allah, dengan Ustaz. pula ada. Itulah. Itu je saya nak tanya dengan Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Pergi masjid tak kata bab pergi masjid ni, kalau dia kata kalau lelaki hukum dia Wajib. kata sembahyang berjemaah di masjid, hukum dia fardu kifayah. Wajib ayah. Perempuan? Kalau perempuan ni dia panggil sunat je. Sebab yang menzahirkan syiar tu orang lelaki. Cuma nak kata tak digalakkan tu tak adalah. Ini boleh je, tak ada masalah untuk pergi masjid. Dengan syarat dia tidaklah kata berhias-hias kata yang sehingga menarik pandangan lelaki. Itu je. Maknanya kalau kata tak digalakkan tu tak adalah. Mana bukanlah tak digalakkan. Dulu kita sering pergi masjid dengan suami lah. Hmm. Tapi sekarang dah macam-macam cerita. Perempuan kata tak digalakkan masjid. Rasa takut pula nak pergi. Ya Allah Akbar. Bukan tak digalakkan. Hmm. Dia bukan tak digalakkan. No. Maksud dia, Boleh untuk datang ke masjid. Tak ada masalah. Oh, okey. Tanya tu je tadi. Cuma zaman Nabi ada juga Sayyidatina Aisyah pun ada juga kadang-kadang sembahyang kat masjid. Dan juga wanita-wanita pun ada juga dulu sembahyang dekat masjid. Cuma pada akhir-akhir itu mereka tak pergi masjid. Tapi dia tak kata bukanlah melarang wanita pergi masjid, tak ada. Maknanya boleh, tak ada masalah pergi masjid. Memang hukum dia sunat je. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Dah terlanjur saya nak bertanya pasal jamak tadi Ustaz. Saya pernah berjumpa seseorang dan pernah bertelingkah lah dengan seseorang. Dia mengatakan kita ni dia kata dah zaman moden. RLR ada, tempat yang selesa, perjalanan pun dengan perjalanan bukan naik unta, naik apa, bukan padang pasir. Dia kata, mengapa kita nak jamak? Dia kata, kita semayang lah betul, dia kata. Jadi saya cakap dengan dia bahawasanya jamak itu ada pemberian Allah. Adakah kita merasa angkuh jika tidak menunaikannya? Dia kata, duduk pada hati dan perasaan. Macam tu. Jadi macam mana, yang mana satu yang betul Ustaz? Dia dia sebenarnya memang kita ikutlah, tapi tak salah untuk kita jamak. Jadi boleh je. Dia tak semestinya kita naik unta, naik apa baru boleh jamak, tak ada. hukum kan Ustaz kan? Dia sebab dah dibagi, buat je lah. Jadi kalau kita tak buat, adakah kita ni macam bagi orang-orang yang macam tu dia tak buat, dia macam rasanya sombong untuk menerima anugerah pemberian Allah tu. Kata kalau dia tak buat, itu terpulanglah benda tu. Hukum jamak semayang ni dia harus je. Jadi kalau kita tak ambil rukhsah, itu terpulang kat kita lah. Tapi jangan kita tak ambil rukhsah, kita merasa kita ni hebat. Kita ambil rukhsah atas dasar Allah Ta'ala dah bagi rukhsah pada kita boleh ambil. Buat je lah. Buat je lah. Allah bagi, banyak cerita pula kan. Tanya tu, tanya ni. Dia sebab rukhsah tu sebab safar. Dia tak semestinya. Dia tak ada cari kata kena naik unta dan sebagainya baru boleh. Maksudnya rukhsah safar tersebut dah menyebabkan kita boleh ambil rukhsah untuk kita jamak. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada. Kita tutup Ustaz dah. InsyaAllah. Okay. Alhamdulillah, syukur pada Allah.
kuliah ansar kita berjalan dengan lancar. Moga semua ilmu yang Ustaz sampaikan hari ini menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada semua jemaah dan beramallah dengan apa yang telah diajarkan dan disampaikan. Moga diterima Allah, insya-Allah. Kita tangguhkan pengajian kita hari ini sehingga kita jumpa lagi di minggu depan. Mohon izin Ustaz untuk saya buat sedikit bahan untuk kuliah malam ni Ustaz. Pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz yang amat arif